Apa khabar semua? Kita biasanya takut kan kalau dengar pasal nuklear. Sebab apa? Sebab dengan nuclear reaction ni, kita boleh buat satu bahan letupan yang boleh musnahkan bumi ni sendiri. Tapi siapa yang mula-mula jumpa senjata nuklear ni? Kenapa dia pergi buat senjata ni? Dan anda nak tahu tak? Lepas dia buat tu, dia menyesal pula. Tapi dah terlambat. Jadi dalam video ni, kita nak tengok tentang Robert Oppenheimer, atau lebih tepat lagi, nama gelaran dia adalah Father of the Atomic Bomb. Okey, jom kita tengok. Sebelum tu, video pasal Oppenheimer ni ditaja oleh Akademi Hasbullah. Nanti kita akan cerita sikit. Okey, kalau anda ada atuk dengan nenek yang hidup zaman tahun 40-an dulu, diorang mesti ingat pasal penjajahan Jepun dekat tanah Melayu ataupun Melaya. Arwah Tok Wan saya sendiri pernah cerita betapa susahnya hidup masa tu. Memang sentiasa dalam ketakutan. Nak makan pun susah. Tapi secara tiba-tiba saja Jepun ni surrender. Memang pelik. Rupa-rupanya pada Ogos tahun 1945, US pergi bom Hiroshima dengan Nagasaki dekat Jepun sana guna bom atom. Dan seramai 200,000 orang mati waktu tu. Memang ngeri. Jadi bulan 8 kena bom, bulan 9 diorang surrender lah dekat tanah Melayu. Kiranya kalau orang kata bom nuklear yang jatuh dekat Hiroshima dengan Nagasaki tu tak ada kena-mengena dengan Malaysia, memang tersilap. Okey, jadi nak buat bom atom ni bukan satu benda yang mudah lah. Kalau tak, semua orang pun buat. Memang tahun 40-an dulu dekat US ni boleh kata diorang dah tahu dah teori pasal nuclear fission ni. Tapi untuk jadikan teori ni satu senjata, belum pernah dibuat orang lagi. Jadi dari sinilah datangnya Robert Oppenheimer ni. Masa US nak bina bom atom ni, mestilah diorang nak kena buat senyap-senyap kan? Sebab kuasa luar pun tahu boleh buat benda ni. Diorang pun cuba buat tapi belum jadi lagi. Dan untuk US pula, projek ni diorang namakan sebagai Manhattan Project. Untuk projek ni, diorang akan kumpul saintis-saintis diorang yang terbaik untuk bekerja sama-sama untuk cipta bom nuklear ni. Dan salah satu saintis yang diorang rekrut tu adalah Oppenheimer. Boleh dikatakan sebelum Oppenheimer ni dijemput masuk ke Manhattan Project ni, dia memang seorang yang brilian lah. Dari kecil lagi pandai. Tapi bukanlah kata dia setakat minat fizik saja. Ada lagi benda lain yang dia minat. Tapi dikatakan pada umur 10 tahun lagi, dia dah start belajar fizik dengan kimia. Dan bila dia dah besar, of course dia makin pandai dalam bidang fizik ni. Tapi dia ada juga belajar pasal Hinduism dan Buddhism. Siap belajar bahasa Sanskrit lagi. Ini bahasa klasik tau. Memang tak ada sebab nak belajar Sanskrit ni, melainkan dia betul-betul minat. In fact, bila dia dah berjaya buat bom nuklear ni, dia quote balik buku Sanskrit ni yang mengatakan, "Now I am become death, the destroyer of the world." Ini antara quote dia yang paling famous lah. Ada nada-nada menyesal dekat situ. Jadi bila dia direkrut masuk ke dalam Manhattan Project, dia pun dilantik sebagai ketua dalam tim yang ada ramai-ramai saintis tu. Ada dekat dalam ni yang even menang anugerah Nobel. Jadi memang diorang punya best and brightest lah. Dan diorang ni dipindahkan ke satu kampung dekat Los Alamos untuk study pasal bom atom ni. Memang rahsia, tak ada siapa-siapa pun tahu pasal projek ni. Even masyarakat dekat situ pun tak tahu. Yang saya pelik tu, saintis-saintis ni macam tak tahu tau, yang kalau diorang berjaya buat bom atom ni, kerja diorang tu government akan ambil dan bom tu akan digunakan untuk bunuh orang. Biasanya saintis ni dia buat something tu untuk nak advancekan sains tu, bukan nak bunuh orang. Kalau selama ni diorang dah tahu teori pasal nuclear fission, yang mana atom tu kita boleh pecahkan dia guna neutron dari atom yang lain dan pada masa yang sama membebaskan haba. Tapi sekarang ni diorang ada peluang untuk buat alat tu secara fizikal. Maknanya nak pindahkan daripada teori kepada praktikal ni bukan satu kerja yang mudah. Dan US pun tahu yang kalau negara lain dapat crack benda ni dulu, negara itulah yang akan jadi superpower. Dan sebab itulah diorang buat Manhattan Project ni. Cuma malangnya, saintis ni termasuklah Oppenheimer ni macam dipergunakanlah untuk mencipta weapons of mass destruction. Takkanlah masa dia buat ni dia tak fikir apa tujuannya kan? Dan bila Oppenheimer dan tim dia dah berjaya buat testing bom atom ni,
Mula-mula dia buat dulu dekat tempat dia testing tu. Tak lama lepas tu, dalam 3 minggu saja, terus US gunakan bom ni untuk letupkan Hiroshima dengan Nagasaki. Dan pada masa yang sama dengan adanya bom ni, semua negara takut dengan US. Dan disebabkan bom ni pula terlalu ganas, inilah kali pertama dan terakhir orang guna bom nuklear sewaktu perang. At least setakat video ni diterbitkan lah. Memang betul, dengan bunuh orang seramai 200,000 orang ni dapat menghentikan Perang Dunia Kedua tu. Tapi anda rasa berbaloi ke hancurkan 2 tempat ni yang penuh dengan orang tak bersalah pun untuk tamatkan perang? Even sampai sekarang pun orang berdebat lagi, benda ni ethical ke tak ethical. Okey, balik pada Oppenheimer tadi. Bila dah selesai tugasan dia dekat Los Alamos, dia pun somehow macam depressed jugalah. Dia kecewa sebab kerja dia digunakan untuk bunuh orang. Mesti nak tak nak dia akan rasa bersalah sebab dialah yang lead tim tu. Lepas tu pula, semua orang tahu yang dialah yang cipta bom atom ni dan dipuji sebagai national hero. Padahal dia hanya saintis saja yang disuruh buat benda tu. Dan dia pun bukannya nak bunuh orang. Memang dia stres gila lah waktu tu. Dan bila dah jadi macam ni, mungkin sebab dia rasa bersalah sangat, dia pun muncul ke depan untuk buat statement yang condemn pula penggunaan bom atom ni. Dan bila dibuat macam ni, of course lah US tak happy. Bila tak happy, mulalah Oppenheimer ni dituduh dengan macam-macam konspirasi. Sampai satu level tu, diorang boleh tuduh Oppenheimer ni sebagai komunis dan tarik balik security clearance yang dia ada. Korang bayangkan, Oppenheimer ni dah tolong kau-kau punya, lepas tu dibuang macam tu je. Memang betul, macam perumpamaan, habis madu, sepah dibuang. Dan tuduhan ni melekat sampailah dia mati. Bila orang tu dah mati lama dah, barulah US tarik balik tuduhan ni dan clearkan nama dia dari sebarang kesalahan. Tapi nak buat apa? Orang tu pun dah tak ada kan? Tapi kalau difikirkan sekarang ni, bom atom ni walaupun dia sangat ganas, mungkin senjata ni jugalah satu-satunya benda yang prevent peperangan besar berlaku sekarang ni. Sebab negara yang ada nuclear power macam US dengan Rusia ni tahu, kalau dia bedil, dia pun akan kena bedil balik. Jadi tak ada siapa yang menang. Last kali semua mati. Tapi kalau fikir balik kan, manusia ni Tuhan bagi akal. Tapi last kali kita guna akal ni untuk bina something yang boleh musnahkan kita semua. Pelik kan? Dan recently, director Christopher Nolan nak buat movie untuk ceritakan pada semua orang pasal Oppenheimer ni. Okey, sedikit pasal Akademi Hasbullah. Kalau anda ni seorang pemilik kereta tapi tak tahu langsung tentang enjin, sebenarnya benda ni boleh jadi satu benda yang bahaya. Lagi-lagi kalau enjin anda rosak. Jadi kami di Akademi Hasbullah ni nak bantu anda dengan cara tambahkan ilmu anda tentang enjin supaya tak mudah kena tipu bila enjin rosak. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni. Percuma saja saya buka and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, balik pada movie Christopher Nolan tadi. Jadi kalau dia yang buat cerita, memang kita tahu akan kena banyak fikir lah. Dan movie-movie dia memang best. Cerita dia yang Tenet tu, saya dah tengok 5 kali. Masih belum faham lagi. Jadi kalau anda dah tengok movie ni, jemput komen best ke tidak dekat ruangan komen di bawah. Sekali lagi, link untuk dapatkan diskaun kursus enjin Zero to Hero saya letak di bawah juga. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.